Pada 14 hari bulan Jun sana, saya beritahu. Ini wasatiyah Najib ni. Jawapan dalam parlimen oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri kepada soalan Tarisa Kok daripada parti DAP. Nak tahu berapa kerajaan kena tanggung, berapa kerajaan gunakan duit rakyat di kerajaan, ya, mengurus perbelanjaan Najib dan Rosmah dan rombongan ke London selama 3 malam bulan 5, dan seterusnya 4 malam di New York dan seterusnya. Jawapan bertulis. Ini jawapan dalam parlimen ni. Keluar surat khabar UMNO. Kenapa? 3 malam di London. Belanja yang terpaksa kerajaan tanggung untuk Najib, Rosmah dan rombongannya ialah RM850,000. Tuan-tuan dapat apa? RM500. 55 tahun. Dia belanja RM850,000 3 hari. 15, 16, 17, 18 Mei. Daripada London dia terbang ke New York. Tuan-tuan tahu belanja. Ni wasatiyah Najib ni. Kesederhanaan. 1.6 juta ringgit. Tuan-tuan dapat apa? RM500. Satu hari 0.025 sen. Dia belanja berapa? Cuba bayangkan 1.6 kali dengan 4. 400,000 satu malam. Betul tak? 400,000 satu malam. Bersamaan dengan 4 malam 1.6 juta. Betul tak? Tuan-tuan dapat satu hari, satu malam 0.025 sen. Tu. Pada Najib ni tak ada apa dah duit dia. Duit dia nilai Najib tu 400,000 tu bersamaan dengan 0.25 sen dia. Duit kita. Dia wasatiyah dia. Tipu lagi. Kata pergi Washington, private visit. Dia pergi Washington 1 malam. Ya, rupanya dia dapat Washington terbang ke Milan, Itali. 6 malam. Belanja lagi RM450,000. Jumlah belanja untuk 15 hari Najib tu, dia Rosmah dan rombongan dia, hampir 3 juta ringgit. Cuba tuan-tuan bayangkan. Ini wasatiyah Najib. Rakyat hari ini barang-barang naik, harga bawang naik, harga cili naik, harga ikan naik, harga ayam naik. Dah. Harga garam naik, harga gula naik, semua naik dah. Hidup Kuala Lumpur tak boleh lagi dah. Saya baru-baru ni jumpa, balik daripada Kelantan hari itu, saya berhenti di Bangsa Petronas. Adalah puli-puli datang jumpa saya, dia isi minyak petrol kat situ. Dia kata, Tok, dia panggil saya Datuk. Saya tak ada Datuk, dia panggil saya Datuk. Dia kata, macam mana kita boleh menang kah? Saya tengok muka dia, saya kata, Barisan Nasional kah? Tidak, dia kata, bulat lah, dia kata. Dia nak sebut bulan, dia kata, bulat lah. Saya kata, pasal apa? Kan dia kata, kerajaan dah kasih you macam-macam dah. Dapat 1 bulan bonus, 1 bulan setengah bonus, dapat RM500, macam-macam. Dia kata, Tok, saya nak beritahu lah, ini semua belanja budak-budak je. Kita gaji RM4,000 tak boleh hidup di Kuala Lumpur ni. Sewa rumah mahal, kereta mahal, parking mahal, tol mahal, semua mahal. Tak cukup. Kemudian saya tanya dia, saya kata, you mengundi ke? Dulu saya tak undi, Tok. Pasal apa tak undi? Saya protes. Pasal apa protes? Dulu pegawai tipu. Dia yang undi pangkah pada kita. Kata. Dia pangkah bagi kita. Ini perlu beritahu saya ni. Baru lagi 3 minggu, 2 minggu lepas. Tapi kali ni kami akan mengundi, kata. Saya tergambar kau yang macam ni, macam you ni. Dia kata, saya beri jamin tu 70% kaki tangan anggota polis tidak menyokong Barisan Nasional. Betul. Saya beritahu ni. Baru-baru ni saya jumpa satu orang, kawan baik kepada Setiausaha Agung Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional. Dia beritahu saya. Dia kata, I nak beritahu you lah. Dia cakap putih, I nak beritahu you lah. You dah ikut landasan betul. Saya kata, pasal apa you cakap itu? Dia kata, Tengku Anan Setiausaha Agung beritahu. Ini baru 6 hari depan ni. Dia kata, Tengku Anan beritahu dia, tidak mungkin UMNO Barisan Nasional akan menang perlenggai kali ini. Ini pengakuan Setiausaha Agung UMNO lah ni. Ni dia. Sungguh. Ini pun Mustafa ni, dia menang ni pasal ada sokongan daripada Askar, Kem Askar. Betul tak? InsyaAllah. Saya dimaklumkan bahawa Askar pun disedar bahawa selama dia diperalatkan juga oleh UMNO ni. Hari ini saya nak beritahu,
Orang UMNO kata DAP ni ialah parti chauvinis, parti perkauman, parti yang anti parti yang anti Melayu dan anti Islam. Sebenarnya saya nak beritahu tuan-tuan sekalian, sejak tahun MCA ditubuhkan pada tahun 1951, belum pernah lagi MCA membenarkan mana-mana orang Melayu menjadi ahli UMNO, ahli partinya, betul tak? Tuan-tuan fikir, UMNO, ahli UMNO kalau di luar sana, di bawah pokok sana, dalam kereta tengah baik, kalau nak bandingkan dengan PAS ni, tak pernah sekalipun seorang pun orang Melayu dibenarkan menjadi ahli MCA sejak MCA ditubuhkan pada tahun 1991. Jauh sekali membenarkan orang Melayu bertanding atas tiket MCA, betul tak? Tetapi sebaliknya, calon-calon MCA menang di mana kawasan yang majoritinya adalah penghuni Melayu. Betul? Maknanya selama ni MCA telah pandai, telah memperalatkan, telah memperbodohkan kita orang Melayu dengan menggunakan UMNO. Saya pun terlibat sama lah. Kempen dulu lain, sekarang lain. Tu ceritanya. DAP tahun 66 lahir tahun 66. Dia lahir bersama pemimpin UMNO, pemimpin Melayu. Sebagai contoh, tahun 66 apabila DAP ditubuhkan, Daeng Ibrahim dilantik sebagai naib pengurusi DAP, bertanding di Greek. Diikut dengan Ibrahim Singgih, bertanding di Tapah. Diikut dengan Saleh dan Kodi Hitam, bertanding di Bumbung. Banyak lagi. Pandai semua ni. Hebat. Maknanya boleh menang lagi tadi. Lah, saya belum habis dia cakap dah okey tu. 100,000 ahli DAP yang berdaftar. Tak kurang daripada 5,000 adalah orang Melayu. Ini ceritanya. UMNO dah tersepit dah. Cerita pasal apa ini? Itu dari segi perkauman. Dalam dia membenarkan orang Melayu bukan saja menjadi ahli tapi bertanding. Dan saya dimaklumkan tak kurang daripada 55, saya ada senarainya, tak kurang daripada 55 orang Melayu yang pernah bertanding sama di parlimen ataupun state atas tiket DAP. Tetapi mereka terus mengatakan bahawa DAP inilah parti chauvinis, parti perkauman, parti anti Melayu. Begitu juga dengan hal agama Islam. UMNO di bawah kepimpinan sejak zaman Mahathir tahun 2000, bantuan sekolah agama rakyat ditarik balik. Betul? Mengapa? Sekolah agama rakyat sama ada sokong PAS ke sekolah UMNO? Itu soal kedua. Ini sekolah kita wujudkan, masyarakat mewujudkan kerana nak mendidik anak-anak kita mengikut jalan Allah. Ini tuntutan kita, tuntutan agama kita, betul tak? Sanggup. Tetapi bila ada by election, pilihan kecil demi pilihan kecil, MCA minta 30 juta, MCA minta 100 juta, minta 5, lulus semua. Termasuk Najib ni, hari ni. Tetapi kita, masyarakat Islam menjadi peminta sedekah dalam negara kita, di bawah kepimpinan Barisan Nasional. Sebaliknya Lim Guan Eng, sejak ambil alih tahun 2008-2009, bantuan kepada sekolah agama rakyat begitu nampak. Tiap-tiap tahun diberikan bantuan. Sekolah tahfiz Al-Quran diberi bantuan, kafah diberi bantuan, gaji guru-guru diberi bantuan bertambah-tambah berpuluh juta. Tapi masih lagi dia mengatakan bahawa DAP ni ialah kafir harbi bandingkan dengan MCA. Yang MCA kutuk. Dia kata apa? Selagi kita MCA berani memberi amaran kepada pemimpin UMNO, kalau UMNO mentadbirkan negara ini, menjalankan pentadbiran negara ini mengikut undang-undang Islam, kita akan teragak-agak, tidak akan teragak-agak keluar daripada Barisan Nasional. UMNO takut. Mustafa Muhammad takut nak jawab. Wakil rakyat UMNO takut nak jawab. Ketua bahagian Jabatan UMNO bahagian takut nak jawab. Nampak? Tapi Lim Guan Eng kata apa? Kita tidak masalah dengan agama Islam. Kita menghormati agama Islam seperti mana agama Islam menghormati agama dan kepercayaan kami. Nampak? Tetapi UMNO masih mengatakan bahawa digunakan alim ulama bayaran ni, asyikar upahan ni,
Seakan pun berkokok lah. TV pun bercakap lah setiap malam. Oh, haram bagi umat Islam mengundi calon DAP dan parti yang bersekongkol dengan mana PAS lah. Sebenarnya haram bagi kita mengundi parti ini, MCA ni dan UMNO. Itu sebenarnya. Pemimpin UMNO terang-terang bukan saja senyap, tak mempertahankan agama kita ni. Bukan saja boleh duduk senyum, tapi bercakap pula tu. Dibantu pula oleh penasihat agungnya Mahathir Mohamad. Tu, Mahathir Mohamad berkata, kalau agama Islam hudud dilaksanakan, maka rakyat akan dizalimi. Ramai orang Melayu kena potong tangan. Kalau tak nak kena potong tangan, jangan mencuri, betul tak? Saya nak beritahu. Baru ni saya lebih kurang 3 bulan lepas saya berucap di mana di Johor Kulai. Seorang India. Dia ahli di Dewan Perhimpunan Penyokong DP, di SPP ya. Saya nak sebut pun baru lagi, pelak lagi ni. Dia sebenarnya dia kata apa? Saya ada kata lahir Hindu. Saya dibesar Hindu. Saya sekarang pun Hindu juga. Besok wallahu alam. Hindu kata wallahu alam. Dia kata saya baca buku Nabi Muhammad. Saya baca Nik Aziz, Tok Guru Nik Aziz punya ucapan-ucapan. Saya tengok. Dia kata pas jalan betul. Nabi Muhammad Islam kata apa? Kita hormat, kita mesti sayang semua orang. Perpaduan, kita kena tolong orang miskin. Tanpa kira agama, bangsa, kita mesti tolong. Orang susah kita bantu. Ini hukum wudud, saya tak ada masalah. Dia kata. Kita orang India tak ada masalah. Saya cek sama kawan-kawan. Ini dia kata ni. Pasal dia kata, di Johor dia kata, kes curi ragut ni, yang tak dilaporkan beribu satu hari. Jadi dia kata, kalau masuk jail, keluar jail, masuk jail, keluar jail, mencuri juga macam orang isap dadah lah. Kita hantar pusat selanti, dia keluar, dia cari dadah juga tak? Orang mencuri macam tu juga. Tapi dia kata, kalau potong tangan ni, dia nak mencuri macam mana lagi dah? Dia nak keluar pun dia malu, takut potong orang tahu dia mencuri tak? Tu cerita. Tapi dia kata, UMNO ni kata, dia takut dengan hukum wudud kerana yang banyak mencuri ni lawan UMNO. Orang India cakap ni. Ni ceritanya tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan. Najib ni tuan-tuan, saya cakap lah. Memang dah tenat dah. Dia buat pilihan raya bila pun, saya rasa dia kalah. Saya dapat makluman bahawa mengatakan bahawa di Sabah, dengan isu terbaru yang timbul 40 juta ni, tak ada benda ni. Tak ada benda pada UMNO ni. Oh, Cina kata cap-cap suai lah, tak ada benda, sikit lah. Mungkin lebih daripada tu. Ya, masa 40 juta aja. Tapi dengan isu 40 juta ni, saya nak beritahu, saya dimaklumkan oleh kawan-kawan saya Sabah, mengatakan bahawa kalau dulu 2 bulan lepas BN akan hilang 10 kursi parlimen. Tapi dengan isu ni dia meningkat sampai 16 kursi parlimen. Ni, saya nak beritahu ni. Begitu juga dengan Sarawak. Dulu janji selepas pilihan raya Taib Mahmud akan letak jawatan 6 bulan. Najib pergi ke Sarawak, kata tengok muka saya, percaya pada muka saya ni, saya Perdana Menteri, saya janji orang Sarawak 6 bulan selepas kita menang Taib Mahmud akan turun. Tak turun. Janji ditepati ni. Rakyat tuntut. Saya difahamkan tak kurang daripada 10 kursi parlimen akan jatuh ke Pakatan Rakyat ni. Saya nak beritahu. Seorang ahli parlimen di Johor, ahli parlimen UMNO, beritahu Tengku Razali Hamzah beritahu saya minggu lepas, hari Jumaat lepas. Dia beritahu apa? Dia kata wakil rakyat UMNO ni beritahu, dia kata tak kurang daripada 10 kursi parlimen Johor akan jatuh kepada Pakatan Rakyat. Ni Pahang. Saya pergi ke Pahang pekan. Biasanya kalau belah santai belah petang, kita berceramah belah petang ni, high tea dia pergi, tak sampai, tak lebih daripada 100 orang tu dah kira banyak dah. Tapi petang tu di Tasik Chini Utara, saya pergi dengan Mazlan Aliman, tak kurang 600 orang. Orang Sakai pun turun sama, keluar dengar. Malam tu saya berceramah betul-betul dalam pekan, bandar pekan tu, sebelah masjid yang baru. UMNO pun buat malam tu. Macam dia buat jual makan malam ni lah. Makan di, apa ayam bakar malam ni. Dia buat. Pagi guna 2 bas angkut orang. Tak jauh daripada kita dengar. Speaker kita dengar. Tapi pukul 11 dah tutup dah.
tutup kedai pukul 11. Walaupun digunakan 2 bas untuk angkut orang, yang hadir tak sampai 150 orang, tuan-tuan. Malam tu tempat kita tak kurang daripada 2,000 orang. Dalam pekan, bandar pekan di mana ahli parlimen Najib Tun Razak. Minggu lepas di Segamat, Muhyiddin Yassin pergi berucap di Segamat, wakil rakyat dia lawan India, Menteri MIC tu, Dr. Subramaniam. Kawan saya nama dia Datuk Rahman Yunus, dia ahli UMNO. Dia telefon saya daripada dalam dewan tu, saya dengar orang berucap. Dia kata, bos, I dalam dewan ni. Dia mana man? Segamat. Siapa bising-bising tu? Muhyiddin tengah berucap. Dia kata apa? 2,000 kursi susun. Yang hadir 500 orang aja. 1,500 kosong. Ni. Baru. Lebih kurang seminggu lepas. Lepas tu Anwar pergi ayat. Jam. Yompeng jam 2 batu. Nak kira kan? Saya pergi mana lagi? Saya pergi Kedah. Di sebelah hotel saya duduk, Hotel Sri Malaysia di Bandar Alustar. Pagi tu saya sarapan dengan beberapa ahli jatuh kisah UMNO. Kawan-kawan saya lah, sisa UMNO bahagian dan sebagainya. Dia beritahu saya tanya kemah tu banyak bersama-sama. Oh, kemah tu, dia kata Najib turun. Selepas dia resmikan mesyuarat agung berkelompok di Baling, dia datang ke sana. Kad jemputan yang dikeluarkan oleh UMNO Negeri Kedah nak menyambut hari raya dengan Perdana Menteri Najib Tun Razak dan isteri tersayangnya, 70,000 jemputan. Bukan 7,000, 70,000. Kalau setengah pun datang 30,000 dah kira banyak lah. Dia punya kemah tu dah bersih sampai ujung jalan sana dengan ikon sewa kemah satu hari 300,000. Nak cerita ni, makanan kalau RM10 satu orang, 700,000 kontraktor. Yang datang tuan-tuan berapa tahu? 3,000 orang tak lebih. Orang bawa balik sate, bawa balik makanan, nasi impit, apa lagi ketupat, masuk dalam kembut kereta ni. Orang tak boleh berniaga itu. Ini Najib Tun Razak ni. Di Pahang, Bentong, sambutan hari raya Menteri Besar Dan Yaakob, yang baru-baru nak ajak bertumbuk dengan orang Sakai, orang asli. Begitu juga. Sediakan makanan untuk 20,000 orang. Yang datang tak lebih 2,000 orang. Orang bawa balik makanan. Ini cerita. Yang datang ramai tentu mana? Negeri saya lah, Melaka. Ketua Menteri buat jamuan apa? Kahwin anak. Dia buat statement, saya sediakan makanan untuk 95,000 orang. Hebat. Datang 134 orang. 134 orang. Nak tunjukkan dia hebat, dia panggil pula Guinness Book of Record. Datang buat kira tu. Tetap orang datang, umumkan secara resmi. Maka dengan ini kami nak mengumumkan, Guinness Book of Record nak mengumumkan bahawa inilah satu rekod Malaysia. Kalau bukan rekod dunia. Jumlah orang yang datang melebihi 100,000. Terbesar sekali. Hebat. Kalau satu orang RM10, 1.34 juta, betul tak? Oh, dia kata saya tak belanja tu, saya belanja 600,000. Mana RM5, bohong lah tu. Ini UMNO sekali tu. Jadi sebenarnya tuan-tuan saya kata dah, UMNO dia sakit dah. UMNO dah sakit dah. Piramdi kata apa? Sudin, awak pergi tengok tu apa bacaan tu. Alif Mim Nun Waw tu apa? Sudin pun baca. Alif Mim Nun Waw maknanya apa? Sarkis. Itu lah. Piramdi dah lama dah tengok. Saya buta tak nampak. UMNO ni tuan-tuan, saya nak beritahu lah. Pemimpin-pemimpin agung UMNO dah banyak dah keluar daripada UMNO. Ni orang UMNO kalau ada ni dengar baik-baik. Pengasas UMNO pertama On Jaafar keluar UMNO, tentang UMNO dalam Parti Negara. Mati lo UMNO, betul tak? Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Bapa Merdeka, pemimpin UMNO begitu lama, Presiden Perdana Menteri kita. Mati do UMNO, tentang UMNO, mati do UMNO. Bapa Hussein On, Abang Isyamuddin Hussein On pun macam tu juga. Mahathir keluar UMNO juga. Arwah Pak Ghaffar pun saya nak beritahu lah tuan-tuan. Hampir-hampir nak tubuh parti baru, saya tentang tak setuju. Itu cerita. UMNO ni tuan-tuan, saya nak beritahu lah. Kalau kita ada jawatan
dia sokong kita, dia puji kita, dia cium tangan kita. Ni, Perangai UMNO ni. Tak ada jawatan sampai lah. Mahathir pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun. Ketua bahagian 22 tahun peguam basuh. Apa tak ada? Semua jawatan dia pegang presiden pasti 20 tahun. Tapi bila dia berhenti nak jadi perwakilan UMNO, mewakili UMNO Kuman Basuh, dia kalah. Mahathir kasih nilai RM2 dia. Orang UMNO boleh beli RM2 ya. Itu saja yang dapat. Pemimpin UMNO hanya turun padang apabila ada pilihan raya. Pemimpin UMNO hanya pada berjanji apabila ada pemilihan UMNO. Itu saja. Lepas dia nak jumpa pemimpin UMNO, nak jumpa menteri, tobat tak dapat. Tuan-tuan cuba. Orang UMNO buat nak jumpa temu janji Mustafa Mohamad di Pejabat di Kuala Lumpur. Memang tak dapat. Dia balik sini, boleh jumpa. Nak jumpa pejabat urusan tak ada. Itulah dia sikap pemimpin UMNO, Ustaz. Tinggalkanlah UMNO ni dah. Keluar daripada UMNO ni macam saya keluar. Ni bukan tak salah. Lebih baik kita tak bersebahat dengan pemimpin rasuah dan pemimpin kuasa. UMNO, pemimpin UMNO ni tuan-tuan. Air dengan air, tebak air dengan tebing. Dia tak boleh berpisah dah. Buat mana dia UMNO ni rasuah UMNO. Dah sebati dah. Itu ceritanya. Kita bukan keluar daripada agama yang kita nak takut, betul tak? Keluar parti nak biasa dah. Keluar masuk UMNO ni. Tinggalkanlah saja. Balik malam ni minta petunjuk dari Allah Ta'ala. Beri petunjuk pada kita. Kita berjuang untuk apa? Untuk apa? Kita berjuang untuk rakyat. Selama mana kita rakyat Kelantan susah, kita berjuang untuk rakyat Kelantan. Orang luar boleh datang bercarah. Nak bantu rakyat Kelantan ni, nak majukan. Tapi orang UMNO sendiri, rakyat Kelantan sendiri yang menghalang pembangunan jalan raya, highway. Dan rancangan Malaysia Kelima sampai sekarang tak buat. Air 600 juta ringgit dia kasih sikit-sikit saja. Nak tender tank yang boleh selesai dalam 3 bulan, 3 tahun tak selesai. Ini Mustafa Mohamad bohong. Royalti minyak hak rakyat Kelantan tak diberi. Kolon wang ihsan lebih baik. Kalau tak ada wang ihsan, kalau tak ada royalti minyak, macam mana dia kasih wang ihsan kepada kita? Kalau tak ada minyak di Kelantan, mengapa dia kasih wang ihsan melalui Mustafa Mohamad? Kalau wang ihsan betul, mengapa tidak diselaraskan ke Sabah Sarawak? Mengapa Sabah Sarawak boleh bayar royalti? Mengapa Kelantan dan Terengganu tak dibayar royalti, dibayar wang ihsan? Ini dah. Cukuplah dengan pembohongan UMNO ni tuan-tuan. Saya nak nasihatkan tuan-tuan, terutama muslimat yang ada di depan kita ni. Kekuatan UMNO selama ni setiap tahun 55 balik pilihan raya tahun 55 sampai hari ini ialah di bawah wanita. Dulu wanita UMNO kempen rumah ke rumah. Gunakan puteri UMNO pula. Sekarang wanita UMNO sekarang lemah. Saya nak beritahu, Musyawarah Agung tak cukup quorum. Timbalan ketua wanita UMNO, Datuk Kamila Ibrahim, seorang lawyer, dia timbalan kepada Syahrizat Jalil. Apa dia kata? Kami wanita rasa malu nak kempen rumah ke rumah kerana kami dianggap macam lembu, dia kata. Itu. Jadi tuan-tuan, wanita muslimat yang ada ni, saya dah bekalkan sedikit apa ni kertas kerja kepada kita punya siapa Effendi, saudara Effendi kita. Boleh putus tag ke, print balik ke, hantar rumah ke rumah. Orang UMNO kita susah nak dapat, jumpa dia tak apa. Masjid hari Jumaat dia mesti semayang punya masjid. Kasihkan dia pada hari Jumaat. Surau-surau berikan juga. Kedai kopi berikan juga. Tak apa. Dia tak baca tak apa, dia bawa balik. Dia bawa balik nanti isteri dia baca. Kalau tak ada anak dia baca. Tahu tak? Mudah-mudahan ni Kem Askar pun kita kasih juga. Biar ada yang buka minda dia orang. Yang tuduhan mengatakan bahawa DAP ni parti chauvinis dan dia heran macam PAS boleh bersekongkol dengan DAP ni yang anti-Islam. Kita terangkan sebenar-benarnya. InsyaAllah kalau tuan-tuan buat begitu, saya rasa kita akan dapat kemenangan. Dengan itu saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, dan saya sudahi dengan takbir. Dengan segala hormatnya dijemput saudara yang berusaha Ustaz Haji Idris Ahmad, ahli jawatan kuasa PAS Pusat, untuk menyampaikan ceramah yang terakhir kepada kita pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya kasihi saudara pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Haji Apandi selaku yang di-Pertua PAS kawasan Jeli, sahabat seperjuangan saudara Encik Tamrin Gapa, bekas orang UMNO. Ni bekas UMNO sungguh ni. Ni bukan orang-orang lawak-lawak ada. UMNO Tulin. Jadi kalau tuan-tuan ini duduk di belah kelewek ni, duduk lagi UMNO berat lah. Yang berusaha Encik Supli selaku penyelia DUN Bukit Bunga, dan seluruh sah pimpinan PAS di semua peringkat, rakan-rakan dari kalangan UMNO, semoga diberikan rahmat, kekuatan oleh Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, PAS ni dasar dia Islam. Dasar dia tak berubah sejak daripada ditubuh secara rasmi 24 November 1951. Dalam pasal 3 Perlembagaan PAS, Islam sebagai agama, Islam sebagai dasar PAS. Sampai daripada dulu hingga malam ni, insya-Allah sampai kiamat, dasar kita tak berubah. Tak berubah. Kerana kita yakin hak yang kita bercakap tentang Islam ini ialah Islam yang Allah Ta'ala menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Sebab itu dengan atas asas Islam inilah kita lihat, maka kita boleh berkawan dengan rakan-rakan kita dari kalangan bukan Islam, dari kalangan DAP, dari kalangan PKR. Kita berpegang atas prinsip ini, maka menyebabkan orang tertarik dengan apa yang kita bawa. Walaupun Hasan Ali, naib perbekas, naib Presiden PAS, dia kata PAS ni telah tergelincir, kita baru tergelincir. Hasan Ali dah masuk dalam gaung dah. Kita gelincir, kita naik kereta four-way drive, kereta kita Hilux boleh naik balik. Dia duduk dalam gaung, towing tak mari angkat, mapuh kerah. Apa yang rugi kita bersama-sama dengan Pakatan Rakyat? Kita tak ada berubah apa. Adakah tuan-tuan tengok sejak Tok Guni Aziz berkawan dengan Likit Siang, Tok Guni Aziz dah berubah? Dah buang jubah, dah buang serban, petang-petang belah rambut tengah. Pakai seluar jin, pakai tali pinggang King Cobra, main golf. Kuliah ngorek pun tak ada, kuliah duha pun tak ada. Barulah kita kata PAS ni dah berubah. Sekarang Tok Guni Aziz berubah atau tidak? Tok Guru Haji Hadi Awang sejak berkawan dengan Ling Guaeng, adakah berubah? Berubah tak? Tak berubah. Melainkan kau tuan-tuan tengok isteri Tok Guru Haji Hadi Awang, Tok Puan Zainab, kak nak kita, dah buang tudung, set rambut agogo 69 macam Rosmah. Sekarang tak berubah. Artinya apa yang kita tengok? Maka malam ni saya nak bawa dengan kesempatan yang ada. Tadi tuan-tuan tak tengok tadi hujah yang diberikan oleh Encik Tamrin Gapa. Dia apa untung duduk dalam PAS? Kalau dia duduk dalam UMNO, dia menjadi pengurusi public listed company, tak kurang elong gaji dia sebulan 5,000. 10 syarikat pegang 50,000. Tu elong tetap, elong Siti Mesyuarat. Sekali pergi mesyuarat RM2,000, duduk macam-macam tempat. Tapi kenapa dia pilih macam ni? Ni kita boleh RM500, RM500 nak duduk dalam UMNO lagi. PT tu ambil duit kita, bukan duit dia. Betul tak?
Lah, tuan-tuan, sejak daripada merdeka, 55 tahun kita merdeka. Baru kita dapat RM500. Pasal apa? Pasal UMNO lemah. Pasal UMNO kalah di Kelantan 22 tahun. Pasal UMNO kalah di Kedah. Pasal UMNO kalah di Pulau Pinang. Pasal UMNO kalah di Selangor, di Perak. Barulah tuan-tuan dapat RM500. Kalau UMNO kuat tuan-tuan, tuan-tuan jangan harap nak dapat RM500. Tuan-tuan tunggu babi terbang baru dapat. Okey ustaz. Ini yang kita kata UMNO. Dia tak bagi. Contoh kita lihat. Di Terengganu kita buat contoh. Negeri Terengganu jumpa minyak tahun 74. Tahun 74. Negeri Terengganu dapat minyak. Tapi tuan-tuan tahu, rakyat negeri Terengganu miskin nombor 2. Nombor pertama miskin Sabah. Nombor 2 miskin Terengganu. Negeri ini dua-dua ada minyak. Pasal apa miskin? Pemimpin makan duit minyak, rakyat makan taik minyak. ...55 tahun lepas jumpa minyak 40 tahun di Terengganu. Tahun 99 baru dapat wang ihsan. Pasal apa? Pasal UMNO kalah di Terengganu. Kalau tidak, tuan-tuan, rakyat Terengganu tak akan dapat wang ihsan sampai hari ini. Kita tunggu ikan keli tumbuh sisik baru dapat. Ni UMNO. Tadi Cik Gapa Baba dia beritahu apa UMNO. Dia tahu luar dalam UMNO. Akhirnya kita tengok hari ini UMNO dia main hujah apa? Dia main hujah 3 hujah. Pertama ialah hujah dia 3R. Pertama, religion, agama. Kononnya hari ini UMNO pejuang agama. Bila UMNO ni bercakap berakidah, hari ini Najib sebut di Ampang tadi. Dia kata apa? Pondok merupakan benteng pertahanan untuk melawan Islam liberalisme. Hak yang gelar bahawasanya pondok pusat penjajah siapa dia? Pusat pengganas siapa dia? Siapa? Najib gelar. Sekolah agama rakyat yang ditarik per kapita siapa? UMNO. Sekarang kononnya mereka nak jadi juara agama. Mahathir hari ini pun juga komen kenyataan Nurul Izzah. Dia ni apabila pemimpin UMNO cakap berakidah ni tuan-tuan, lebih kurang tok khatib Jumaat pakai seluar pendek. Tak ada serah molek langsung Kelantan-Kelantan. Tak ada serah langsung kalau orang UMNO cakap berakidah. Tak layak untuk mereka bercakap. Kerana mereka lah yang khianat sekolah agama rakyat. Masjid-masjid yang UMNO pegang, kita tengok apa jadi. Masjid itu mati dahulu daripada orang kampung mati. Betul tak? Jawatan kuasa masjid bukan ahli dia. Oh, dia duk soho dia buat masjid. Memang dia buat masjid. Pasal apa masjid? Pasal projek itu bolehkan dia. Betul tak? Lah UMNO ni tuan-tuan, al-pulus fil dunia wal mampus fil akhirah. Sebab itu kita nak katakan bahawasanya tentang dalam keadaan yang kita nak sebut UMNO diguna pertama agama. Hari ni dia lemah, dia guna agama. Dia orang lemah ni tuan-tuan. Kalau ada batang pisang, dia pauk batang pisang. Kalau ada boya pun dia pauk. Maka dengan sebab tu kita tengok hari ni UMNO guna agama. Kenyataan Nurul Izzah. Dia cuba untuk nak pusing. Dia cuba untuk nak jadikan propaganda. Sedangkan Nurul Izzah buat kenyataan semula balik. Menjelaskan kenyataan yang pertama. Kita memakai kaedah yang disebut oleh para hukama, oleh ulama. Ar-ruju' ilal haq khairun minat tamadi fil batil.
Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada kekal kepada kebatilan. Nur Izzah telah buat penjelasan. Yang Mahathir kata malaikat buat salah. Ada yang tanya balik? Ada tak? Mahathir kata malaikat juga buat salah. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni tak pernah buat salah. Ada atau tidak Mustafa Muhammad marah kepada Mahathir? Ada tak? Lebih berat lagi tuan-tuan tengok Mahathir kata apa? UMNO tu merupakan syaitan yang dikenali. Saya pun tak gamak nak kata UMNO, kawan-kawan kita UMNO. UMNO ni kawan saya banyak. Tapi tak gamak begitu. Mahathir kata UMNO ni syaitan yang dikenali. Syaitan dikenali. Kalau orang Terengganu panggil berat nanang. Orang Kelantan panggil apa tahulah. Berat berdoa. Kata syaitan. Syaitan ni jahat. Dia kata malaikat. Iyalah, malaikat juga buat salah. Kita tengok. Ni berat. Malaikat bukan golongan suci. Kerana kadang-kadang malaikat juga boleh buat banyak perkara salah. Mana tok-tok guru ustaz-ustaz UMNO mana? Mana dia makna degil? Mana dia? Taib apa? Mustafa Taib. Mana dia Jamil Khair? Mana dia Dr. Masyitah? Tak berani tegur Dr. Mahathir. Pasal apa? Ustaz-ustaz UMNO ni tuan-tuan, mulut penuh dengan sagong. Tu sagong. Tu ada sagong? Panggil mana? Sagong eh? Apa hukum ustaz? Inilah yang jadi sehingga Mahathir kata begitu tak ada betul. Sedangkan Nurul Izzah buat penjelasan balik apa maksud kenyataan dia. Tapi UMNO guna pasal apa? Dia nak guna konon nak jadi juara agama. Yang kedua, resis, perkauman. Hari ni dia cakap masuk kampung-kampung kok belah Jeli ni ialah. Masuk kok Kuala Balah, masuk kok belah Kelewek, masuk kok Ailanah, masuk kok Kelawang. Dia masuk kata cerak kampung-kampung ni. Sampai kata tadi dia menangis-menangis pun ada. Wanita UMNO tu menangis, dia tak tahu apa satu. Dia tahu-tahu apa? Kononnya hari ni UMNO cakap bahasa Melayu. Dalam persidangan Agung UMNO, tengok 2 minggu lagi. Hebat cakap. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Siang hidup Melayu, malam jual tanah Melayu. Betul tak? Duk jual tanah Melayu ni UMNO, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan penjajah waktu kita merdeka dulu. Ada 3 juta hektar tanah. 3 juta hektar tanah. Tanah Rizal Melayu. Jahat-jahat orang putih, dia tinggal 3 juta hektar. Mari UMNO merintah sampai tahun 1995. Hak yang fakta baru tak ada, saya tak boleh tipu. Tahun 1995, 1.3 juta hektar tanah Rizal Melayu telah hilang daripada nama tanah Rizal Melayu. Artinya yang jahanam tanah Rizal Melayu siapa dia? Kelantan pula, tuan-tuan bayangkan. Daripada rancangan Malaysia ke-6 1991, 118 projek kerajaan pusat dia sekat mari di Kelantan. Tuan-tuan bayangkan. Sedangkan Kelantan 97% orang Melayu. Tok Guni Aziz Melayu. Tok Guni Aziz ni bukan Bangla. Artinya yang kenat Melayu siapa? Siapa? UMNO, Mustafa Muhammad. Batu tuan-tuan kita tengok. Hak yang mutakhir dia kenat tuan-tuan bertahu. Ma'ruf. Iaitu berkenaan dengan royalty. Dia tak bagi. Pasal apa? Dia nak jadi hujah. Supaya rakyat ni miskin. Tapi Kelantan ni silap. Rakyat Kelantan ni bukan jenis macam tu. Lagi dia tekan, lagi rakyat marah kepada UMNO. Betul tak? Kita ajar dia dalam pilihan raya akan datang. Inilah sama. Yang dia kata DAP KP Harbi.
Ini bukan ulama dia. Pondok dia tak sampai 20 orang. Pondok Deriel lebih ramai daripada pondok dia. Ni lah sama. Tak ada saya dijumpa dia mari ikut Kelantan ni. Amba ni anak murid lah sama. Tak jumpa. Orang tak panggil lah sama. Orang panggil lah sama. Lah sama. 5%. Ni. Dia kata apa? DAP KP Harbi pasal DAP tolak hudud. Najib pula hina hukum Islam. Gua nak pula. Najib kata negara akan huru hara sekiranya undang-undang Islam dilaksanakan. 20 April 1983. Ni Najib cakap. Kok mana pula? Ni Malaysia tak akan laksana hudud. Najib cakap. Hal ni macam mana pula? Apa hukum pula? Selepas kata DAP KP Harbi, pondok tu dapat 2 juta. Dapat 2 juta. Fatwa yang paling mahal di dunia. Ni tuan-tuan tengok Duk Sengih dapat 2 juta. Pondok tak ada orang. Pondok Derian lebih ramai pada pondok dia. Yang dia kata DAP KP Harbi, DAP lawan judi. DAP tak suka judi. MCA suka judi. Sama Kerajaan Kelantan, DAP. Ini yang dikatakan peruntukan agama. Hak yang kata DAP KP Harbi. Sejak zaman UMNO merintah di Pulau Pinang 51 tahun. Peruntukan pejabat agama 12.5 juta. Untuk pejabat agama, UMNO merintah selama 51 tahun. Setahun lepas merintah naik sekaligus 20.5 juta 2009. 2010 24.3 juta. 2011 63.2 juta. Tahun 2012 tahun ni 64 juta. 12 dengan 64 mana banyak? Mana banyak? Tapi kalau tanya UMNO sah, dia kata 12. Pasal apa? UMNO pernah di Pulau Pinang tahun 86 dulu, dia dapat 10 kursi. Gerakan dapat 8 kursi. Ketua Menteri bagi kepada gerakan. Pasal apa? Dia kata 8 lebih besar daripada 10. Yang UMNO. Tuan-tuan peruntukan banyak. Datuk Mufti Kerajaan Pulau Pinang tu abang hamba. Nombor 2, Datuk dia nama dia Datuk Seri Haji Hassan Haji Ahmad. Dia Datuk Seri, saya Datuk Serai. Dia dah lama jadi. Sejak daripada zaman Kosukun lagi. Sekarang dia jadi mufti lagi. Tuan-tuan tengok. Dia kata apa? Zaman hari ini mudah. Hari ini dia kata kalau nak buat projek, kemuka saja kertas, disokong oleh Datuk Mansur selaku timbalan Ketua Menteri dan juga Malik, Yang Berhormat YB Malik selaku Esko Agama, lulus. Tak ada masalah apa. Apa masalah? Kalau DAP anti-Islam, adakah dia bantu orang hafal Quran? 1.5 juta dia bagi untuk orang hafal Quran. Ada wartawan tanya dia, Yang Amat Berhormat pasal apa bagi orang hafal Quran banyak sangat? Dia kata apa? Orang hafal Quran, orang ni tak makan rasuah. Kalau lingguain tak bagi pun kita tak kecil hati, muka dia Fatihah pun dia tak mengapa. Tapi dia bagi 1.5 juta untuk sekolah, untuk orang hafal Quran. Tak ada kena-mengena. Biar gambar bercakap dia tengok sekolah agama rakyat. Dulu zaman UMNO kita tengok. Sekolah agama rakyat Al-Aminiyah dekat Matampau. Zaman UMNO kita tengok sekolah dia. Kandang lembu Syaridat lebih lawa lagi. Yang ni sejak Lingguain jadi Ketua Menteri kita tengok sebelah tu. Comel. RM300 duit untuk guru kapal Penang. Dia di Pulau Pinang, di Selangor, duit banyak. Duit banyak. Sebab tu kita tengok Noh Omar tu teringin sangat nak jadi menteri besar. Pagi-pagi lalu kau Shah Alam tu bukan sekat gigit jari, gigit siku. Kalau orang Kelantan panggil punya tokmo, apa tokmo tomok. Tomok. Nak ambil pelahak sangat kalau belah utara pergi pelahak. Temok sangat nak jadi menteri besar. Pasal apa? Bukan nak baiki rakyat. Pasal duit kerajaan Selangor hari ini simpan
Zaman Kertoyo tinggal 400 juta. Kita merintah nak masuk 5 tahun. 1.9 bilion. Ini yang menyebabkan UMNO ni, kalau dia kalah Selangor kali ni, memang kita tengok UMNO ramai gila. Sah gila. Kalau kita menang pekat Malaysia pula, ramai. Kita tengok ramai orang gila kat kampung ni. Tuan-tuan tengok ada cerita tu. Ahmad Nispu hak bawa motor dalam penjara tu. Cerita apa saya tak ingat. Tuan-tuan tengok besok kalau Allah je di peringkat Putrajaya kita menang, tuan-tuan tengok besok ni. Kok jeli ni. Pakat naik, bawa dia jalan kaki minum kereta. Tu bawa apa tu? BMW. Kita nak bagi Allah 5 hari je. 5 hari je kita merintah. Kita tengok berubah lalu UMNO. Bukan 5 tahun, 5 hari je. Tuan-tuan akan tengok dia. Macam mana dia. Kita tak apa. Sebab tu yang kita lihat, ini yang berlaku. Hujah pertama. Nak menunjukkan tentang bagaimana, tadi disebut dah tadi, oleh Encik Tamrin tadi. Tuan-tuan bayangkan tengok. Yang dia duk sebut kampung-kampung, dia kata DAP anti-Islam. DAP tolak Islam. Ya, DAP dia memang tolak Islam. Tak apa kita tolak. Masalah sekarang ni, UMNO, MCA, dia hina MCA ni. MCA hina Islam. Ini yang kita marah. Tolak tak apa. Tak apa. Bukan pasti tak mau hudud. Tak apa. Orang apa ya? Ya UMNO hai Islam pun tak mau hudud. Takkanlah pasti atas main syak nak hudud. Apa masalah dia? Tuan-tuan tengok bagaimana ini satu debat yang dibuat pada 12 hari bulan 2 tahun 2012. Yang buat di bangunan Times Square dekat dengan Bukit Bintang. Debat antara Chua Solek dengan Ling Guaeng. Tuan-tuan tengok dia kata apa? Kita orang Cina berani menentang dan melawan UMNO, terutama lebak hudud. Adakah DAP berani dalam hal ini? Chua Solek kata kepada UMNO, cabar, dia kata kami berani lawan UMNO dalam bab hudud. Saya nak tanya tuan-tuan, ada atau tidak Mustafa Muhammad buat report polis terhadap kenyataan Chua Solek? Ada atau tidak? Mana dia Perkasa? Mana dia Perkasam? Mana dia Hasan Aqidah? Mana dia? Chua Solek, tuan-tuan, cabar UMNO. Ini saya ambil kenyataan ni betul sebiji. Saya tak mau tipu, saya bawa kepada tuan-tuan malam ni. Supaya tuan-tuan tengok. Dijawab dengan spontan oleh Ling Guaeng, kita orang DAP tak boleh menghalang kepercayaan orang Islam dalam hal agama mereka. Begitu juga orang PAS tidak pernah menghalang dalam bab agama kita. Jawapan cukup harmoni. Ini Ling Guaeng baru berkawan dengan PAS, baru kawan dengan Tok Guni Aziz baru 4 tahun 5 tahun. Dah cakap pandai macam ni. Besok kalau dia kawan dengan kita 50 tahun, pemimpin DAP mu'alim, pemimpin UMNO mu'alaf. Bersetuju tak ni? Tu, berapa ni? Artinya tuan-tuan, hak hina Islam, DAP atau MCA? MCA kawan baik kepada Mustafa Ahmad. Okey, berapa kosong? 1-0. 1-0. Tuan-tuan tengok lagi. Solek, dia hina hukum Islam. Bawa kemunduran. Dia kata apa? Hukum hudud, hukum terkebelakang. Menyebabkan negara mundur. Tidak mampu selesaikan masalah. Serta menakut pelabur dan pelancong. Dia hina hukum Islam. Artinya MCA dengan DAP, siapa yang hina Islam? MCA kawan baik siapa? Kena sebut Mustafa Muhammad. Kawan baik siapa? Mustafa Muhammad. Berapa kosong tuan-tuan? 2-0. Yang ketiga kita tengok bagaimana Chua Solek kata kepada adun UMNO Johor itu, tentu sudah kehabisan idea dan hilang akal gila untuk mencadangkan hudud di Johor meliputi bukan Islam. Chua Solek kata kepada adun Kemelah Datuk Ayub Rahmat, dia kata adun UMNO tu gila, kepala masuk air. UMNO kata apa? Cobaan.
Sebab tu tuan-tuan P. Ramlee ni buat filem betul. Saya ingat P. Ramlee pun kalau umur panjang dia ikut pas. Pasal dia sebut tadi Alik Min Nun Tenawar Circus. P. Ramlee banyak filem. Saya lepas tu saya suka filem P. Ramlee. Pasal P. Ramlee ni banyak politik. Saya kata kat UMNO. Saya pergi ceramah dekat kapal, dekat Kelang. Ceramah tu Dewan JKK. Tempat ceramah tu, dia orang cerita, Ustaz, tempat ni dulu Ustaz, habis semua kursi, meja, aircon semua habis. Meja pun tak ada, yang ada lampu. Saya pun teringat kisah Kasim Baba. Hak yang ambil semua barang dalam gua. Lampu, nasib baik kau panas, kalau tidak aku kebas. UMNO berbuat bangunan JKK pun macam ni rupanya. Dia ambil habis semua, yang tinggal ada lampu, pasal panas ya. Kalau tidak ada ambil semua. Tuan-tuan tengok, artinya tuan-tuan, yang hina Islam DAP atau MCA? MCA kawan baik siapa? Berapa kosong tuan-tuan? 3-0. Tengok mana suara Hasan Ali. Yang keempat, kita tengok bagaimana Donald Lim dalam convention MCA Selangor 18 hari bulan Ogos baru ni, dia kata apa? MCA akan terus mempertahankan kepentingan orang Cina dan tidak akan membiarkan Selangor menjadi sebuah negara Islam. Artinya tuan-tuan, sekarang ni kita tengok yang anti-Islam, siapa dia? MCA atau DAP? MCA kawan baik siapa? Berapa kosong? 4-0. Yang kelima, tuan-tuan tengok isu pengharaman judi di Kelantan. Bagaimana isu pengharaman judi di Kelantan? Tuan-tuan tengok MCA menyokong tindakan undang-undang yang akan diambil oleh seorang anggota jawatan kuasa MCA, Datuk Tiliang ke atas Majlis Perbandaran Kota Baru. Dia ambil tindakan pasal Kelantan, Tok Guni Aziz tak benarkan judi jual di Kelantan. Dia saman Kelantan. Pasal apa? Judi. Selaku Menteri Kewangan Najib dia luluskan. Nak mari jual di Kelantan, Tok Guni Aziz kata tak boleh. Mu nak jual bumi Kelantan tak boleh. Tak boleh bumi Kelantan. Mu nak jual juga boleh. Mu jual atas langit dengan kerajaan Ayaping. Artinya tuan-tuan, yang sokong judi MCA atau DAP? MCA kawan baik siapa? Berapa kosong? 5-0. Tuan-tuan tengok lagi. Kita lihat lagi bagaimana Chos Soleh dia hina Cikgu Normala. Cikgu Normala dia hina Cikgu Normala yang tak mau bersalam dengan orang laki-laki dalam pilihan raya kecil di Tenang pada awal tahun 2011. Dia tak nak bagi salam, dia marah kepada Cikgu Normala. Dia kata larangan berjabat tangan antara laki-laki perempuan satu yang hina dan tak boleh diterima oleh masyarakat Malaysia. Chos Soleh, waktu dia bercakap demikian, ada atau tidak Mustafa Muhammad marah kat dia? Ada atau tidak? Ada atau tidak Ustaz-Ustaz UMNO marah kat dia? Tak ada. Dia hina tuan-tuan. Saya pun nak marah kat dia pun tak boleh. Pasal apa? Dia pun tak faham juga. Jadi dia tengok. Jadi kalau cium boleh, takkan pegang tangan tak boleh. Rosmah ni isteri kepada Amirul Mukminin. Soleh dia keliru tuan-tuan, dia keliru. Dia keliru. Macam mana pula yang bersalam ni tak ada, tak naik rang apa salam ni. Tapi kalau belaga pipi lain macam. Betul tak? Syarukan pula kita tengok hidung tinggi, boleh buat penyangkut baju. Kita lihat macam ni, keliru orang. Kemudian pegang pipi pula boleh ke? Pasal pula yang Cikgu Normala tak mau pegang tangan. Pegang pipi. Kau berat. Sedangkan Nabi sebut Al-Jabban la yadkhul jannah. Orang yang dayuh tak masuk syurga. Berat ni. Tengok Chong Wei peluk Rosmah. Chong Wei lemas. Macam mana tuan-tuan? Macam Chos Soleh dia nak faham Islam kalau macam ni tengok. Sebab itulah hukama menyebut, dia kata apa? Al-Islam mahjubun bil muslim. Islam terhalang oleh orang Islam sendiri. Macam mana orang nak tengok Islam baik? Macam apa? Orang minat dengan Tok Guni Aziz, Tok Guru Hadi.
Pasal apa? Dia bercakap serupa dengan bikin. Betul tak? Macam mana orang nak faham Islam? Ni pula pemuda UMNO cium tangan Rosmah. Adakah hubungan Rosmah dengan pemuda UMNO sebagai anak susuan? Kalau anak susu kau okeylah. Haramul radha'ah, haramul nasab. Haram susu sama dengan haram keturunan. Tengok, colek keliru. Ni kita tengok pula, Najib pula kita tengok. Ikat bata kena pakai sarung tangan sebab kasar. Salam awet tak apa, lembut. Tuan-tuan tengok. Lagi keliru solek tuan-tuan. Jadi kita tengok lagi. Berapa kosong tuan-tuan? Berapa kosong lah? 6-0. Yang ketujuh, Cos Solek dia bidah Kelantan. Pasal apa? Kelantan cuti Adil Adha 2 hari. DAP ada tak marah pada Kelantan? Yang marah siapa dia? MCA kawan baik siapa? Berapa kosong? Tengok pemimpin UMNO, lidah bercabang. Najib pula dia bercakap dengan orang Melayu, mari kok jeli ni orang Melayu banyak. Dia kata apa? Jika Pakatan Rakyat menang, DAP akan menjadi menteri. Takkan menang Sabah tuan-tuan. Brazil lawan Sepanyol, yang menang Jerman. Haji Apandi lawan dengan Mustafa Muhammad, yang menang Lim Kit Siang. Ada logik ke? Lim Kit Siang dah bagi tahu, pemimpin DAP dah bagi tahu. Tuan-tuan, DAP ni dia kata kami boleh menang kursi orang Cina ni seluruh Malaysia 45 kursi saja. 45 kursi. Kalau masuk Sabah Sarawak, Dayak, golongan Iban sebagainya hanya 69 kursi saja daripada 222 kursi. Daripada 222 kursi. Artinya nak mengetah tak boleh. Dia mesti Melayu juga. Sebab tu kita ni nak kena menang di Jeli, baru kita boleh menang di Putrajaya. Boleh tak? Orang Jeli dah buat percubaan tahun 2009. Tahun 1999 masalah dia. Ni tak tengok. Solek pula pergi bercakap dengan orang Cina pula. Dia kata apa? Jika Pakatan Rakyat menang, PAH akan jadi menteri. Hak Sekor kata PAH jadi menteri. Hak Sekor kata DAP jadi menteri. Hak mana satu ni? Wa ma ba'dal haq illa dhalal. Tidak adalah lepas kebenaran tu melainkan bohong, sesat belaka. Dua-dua tipu. Kalau bewak, cabang 2. Hak ni cabang berapa? Wallahualam. Tuan-tuan tengok kesan daripada berkawan dengan PAH. Tengok tu. Okey, saya nak ambil sikit lagi. Boleh, tuan-tuan boleh tunggu? Boleh tunggu kan? Kalau tak boleh tunggu, tuan-tuan boleh tunggu kan? Tuan-tuan tunggu, saya nak balik. Sikit lagi nak bagi sikit. Rasa kalau tak bagi ni rasa ni sikit. Tak nak tidur. Tak tidur. Kita nak bagi pastikan Haji Pandi kita menang kali ni. InsyaAllah. Ni janji Pakatan Rakyat tuan. Janji Pakatan Rakyat. Kalau kita menang, Pakatan Rakyat menang. Pakatan Rakyat menang, rakyat senang. Bersetuju slogan ni? Tengok. Bila BN menang, BN barang naik. Berapa naik? Banyak naik. Bila naik? Baru naik. Apa tidaknya tuan-tuan? Bajet 28 hari bulan 9. Najib umumkan BRIM akan dapat bulan 1. 3 bulan lagi. Betul tak? 28 hari bulan dia royak kata nak dapat BRIM. Besok 29 hari bulan gula dah naik 20 sen. BRIM tak dapat lagi, BRUM dah dapat. Kita nak pastikan harga barang, kita pastikan kawal. Hari kita nak PR, price reduce, harga turun. Biar kita tengok UMNO kalah 5 hari saja. 5 hari, bukan 5 tahun, 5 hari ya. Kita akan tengok perubahan. Sebab tu kalau UMNO bagi perubahan, undi kami, UMNO nak satu ya. Undi kami, berilah kami peluang untuk menipu satu pengal lagi. Ini untuk UMNO lah. Sebab tu kita tak nak bagi kain dia. Ini hutang. Kita tengok. Yang kedua, kita nak batalkan PTPN. Berat PTPN ni. Anak orang jelin cerik-cerik belakang mengaji. Masuk universiti belakang. Tapi tuan-tuan tahu, kalau hak mengaji universiti, 20 universiti
IPTA, UKM, USM, UTM, UMK, apa Universiti USM. Tuan-tuan tahu, dia hutang umur 23 tahun sudah hutang sebanyak 30,000. Itu hak yang IPTA. Kalau ada ngaji Universiti Perturunan 70,000. Nih, seorang. Kalau nak tuan-tuan 5 orang, kalau 30 orang, berapa tu? 150,000. Boleh buat rumah banglo sebiji kok jeli. Tapi dia kena bayar. PTPN. Tuan-tuan tengok kok belah Kota Baru tu orang panggil apa? Pinjam 1,000 dapat 900. Itu orang panggil alung. Alung nama dia. PTPN ni orang panggil angah. Ni angah nama dia. Kita janji dah bagi tahu dah. Kalau kita menang, kita akan batalkan PTPN hak orang-orang miskin kok belah jeli ni layak belakang. Hak kaya tu tak boleh lah. Hak banyak kah pinjam orang miskin. Nak hapuskan. Ni. Datuk Semayak Said, pengurusi PTN kata apa? Sehingga Oktober 2011, 69,573 orang telah disaman oleh mahkamah. Pinjam 30,000. 6 bulan tak bayar, surat mahkamah sampai. Nak keluar negara tak boleh. Selamat 132,801 pelajar di Senarai Hitam tak boleh keluar negara. Hutang 30,000. Tajudin Ramli hutang sebanyak 589 juta. Kholas balas. Bagi balik ada 589 juta. Anak kita hutang 30,000. Dia hambat daripada lubang kelambu. Nih. Satu kita nak ni. Hutang Tajudin Ramli. Hapus kira. Kita dapat 500 hiyar. Dapat 500 hiyar pun tu dia buka dada macam ni. Oh, kita kena sokong UMNO. Sokong UMNO apa? Lepas ni tuan-tuan tahu. Lepas ni nak naik apa? Dia akan kena ni. Cukai prepaid. Semua orang jeli ni pakai telefon belakang. Patut bulan 7 baru ni buat. 10%. Besok tuan-tuan beli kad 10 hiyar. Kena bayar. RM10.70. Baru ni dia tangguh pasal apa? Takut kalah pilihan raya. Elektrik akan naik. Sekarang naik dah pun. Meter dia tukar. Tapi dia berhenti sekejap. Nak tukar hak meter digital. Pasal meter digital tu derah sangat. Dia arahkan berhenti dulu. Sebelum pilihan raya. Lah UMNO ni tuan-tuan dia buat kat rakyat. Macam beruk dengan pisang. Dia bagi 500 hiyar. Dia bagi sumat pisang. Bawah dia jolok dengan galah. Ni UMNO. Dia nak bagi saja. Tak. Kita ni bagi pada rakyat lebihan. Bukan pinjaman. Bukan pinjaman. Lebihan. Hasil daripada jimatan kita. Semua kewangan yang kita ada kata benggerak-benggerak. Kita dapat mana? Ni antara mana-mana. Kita tengok ketua audit. Puji negeri Pakatan Rakyat. Hasil lebih daripada negeri tak habis. Negeri kita merintah. Semua elok belakang. Kena hapuskan pemimpin yang menindas rakyat. Tengok ni pemimpin ni. Dia kena hapus ni. Tengok lu. Rakyat ku kering kot jeli ni. Ni rakyat kering ku. Nampak tak ku ni? Badan ku kering. Kita tengok. Dia punya dada boleh buat nok gitar. Lu duk sumbat tu. Duk sumbat pada pemimpin. Lesen, cukai, AP, royalty, gaji. Yang pemimpin tu kita tengok perut sama panjang dengan lutut. Punya makan. Yang ni kita kena hapuskan pemimpin macam ni. Kaila yakuna dulatan baina aghniya'i minkum. Ni tak boleh. Kita tak benarkan macam ni. Tuan-tuan tengok. Ini pemimpin yang kena hapus. Ali Rostam buat rumah. Buat kenduri. 600,000. Ali Rostam kenduri anak. Dia kata RM5 sekepala. Mana boleh. Kok jeli pun kita tengok catering ni RM7 sekepala. Ulu Temeling pun RM9. Tambah Kota Melaka RM5. Bohong. Mana ada orang buat kenduri RM5. Kita tengok. Perangi rasuah. Duit nak ambil mana? 28 bilion. Untuk bagi pendidikan percuma PTPN berapa? 5 bilion saja. Ambil 5 bilion. Tolak rasuah 28 bilion. Tinggal berapa lagi? 23 bilion. Lebih lagi banyak. Petroleum. Kita ada kat 80 bilion. Ambil 5 bilion. Ada 75 bilion lagi. Lah, kalau kita merintah molek besok tuan-tuan. Ya Allah. Rakyat jeli ni bukan sakat senang. Kenyai perut. Bukan sakat kenyai perut. Muntah balik. Selalu kenyai. Ni. Kita buat. Kelantan hak miskin pun kita boleh merintah. Betul tak? Kelantan. Royalty tak bagi. Tok Guni Aziz boleh merintah 22 tahun molek. Bangunan. Kemar molek tak ada masalah apa. Kelantan miskin nombor 2. Sekarang ni nombor 4. Dulu miskin nombor 2. Zaman UMNO merintah. Zaman kita turun nombor 4. Untuk Petronas 90 bilion. Ambil 5 bilion. Boleh cukup lagi.
Kita kurangkan bil elektrik, tuan-tuan tahu. Ni bil elektrik rumah Najib dengan rumah Mahyudin. RM160,000 sebulan. Bil dia boleh buat rumah. 10 biji rumah Hokop Jeli ni. Sebulan. Ni. RM160,000 bil elektrik je. Bil air, RM31,000 sebulan. Dia bukan mandi, dia telai. Ni. Kos tunang anak Najib, RM409,000, RM709. Kos tunang dekat RM1,5 juta. Baru tunang, belum kahwin lagi. Tuan-tuan, kita tengok. Belanja hari jadi Najib hari jadi RM79,000, RM53. Dekat RM80,000. Kita beli kek RM7.90. Ni tengok. Batal sama ekor kita batal. AES lain sama ekor 15 juta. Kita bagi tahu 15 juta sama ekor lupus. Kalau menang hari ni, besok sama ekor dilupuskan. Ada ke Sabah, tuan-tuan, tempat sama ekor ES letak kawasan 60 km. Kawasan 30 km pun letak. Ada Sabah ke kawasan 60 km letak. Mana ada kereta zaman hari ni naik 60 km sejam? Tak ada. Kereta lembu pun 63 km sejam. Betul tak? Betul-betul nak ambil PT, nak ambil duit betul ni. Jahat ni. Puan ni. Ni kita batal semua ni. Tak lagi lah. Kita didik benda lain. Kita buat cara lain untuk kurang. Kemalangan berlaku juga. ES, kita tengok target dia. Target 272 juta ES. Semua negeri Pakatan Rakyat, Kelantan, Pulau Pinang, Kedah, kita tak benarkan pacak negeri kita. Kita tak benar pacak negeri kita. Kelantan kita tak bagi pacak. Pasal negeri kita maitah. Pasal tanah ni hak kita. Dia nak pacak, kita tak bagi. Ada ke Sabah, dia nak buat ES. ES ni tuan-tuan tahu, ini syarikat yang dimiliki oleh kroni dia. Yang melibatkan salah seorang daripada pimpinan, daripada UMNO bahagian dekat Batu Pahat. Anak dia. Dia akan dapat satu saman 16 riyal. Mana ada dunia nak kuat kuasa undang-undang bagi kat swasta. Tak pernah buat. UMNO buat. Berat tuan, buat berat. Teruk dah kita. Kita tengok. 20% cukai kereta diturunkan besok. Kereta jangan beli lagi. Tunggu lepas belah raya. Jangan beli lagi. Saya pun tak beli kereta lagi. Nak tunggu. Jangan belah ni kita beli. Esok Camry harga 60,000, 70,000 ya. Lah 140,000. Apa cukai semua ni? Besok kak. Kita mari kok ni naik Camry saja esok ni. ISA kita hapuskan. Tol kita hapuskan. Lorong percuma kita tengok ikut kiri Pakatan Rakyat. Bayaran tunai UMNO. Tol. Apa tol? TOL, tekan orang lalu. Syarikat yang kutip tu plus, pantang lalu, ulos lalu. Ni. Tuan-tuan bayangkan, tol kita apa tu? Ada setengah orang jeli kata ustaz, kami di Kelantan tak ada tol. Betul. Tuan-tuan kena ingat. Ayam mari daripada Johor lalu kok tol. Sebab tu ayam harga RM6 dan naik RM7. Pasal apa? Pasal kena tol. Ni, tu cara ekonomi, kita mengaji ekonomi. Memanglah tuan-tuan tak bakar. Macam tuan-tuan yang kata kan, kadang-kadang Allah ustaz duk gaduh berminyak naik, ambo baru je bubuh minyak RM3. Payah juga nak cerita abang tu. Lepas minggu dia jumpa kita. Ustaz, minyak dilubuh RM3 dia kata, boleh naik seminggu dia kata. Lah ni RM3 dia kata boleh naik 4 hari lah. Kita nak kata bodoh kesian pakcik tu. Kita kata pakcik, bukan pasal kes minyak naik, pasal tangki motor pakcik tu kembang. Orang duk rakyat kata minyak naik, dia nak kira sokong UMNO juga. Pilih antara dua jalan. UMNO merintah, lebuh raya dapat touch and go. Pakatan Rakyat merintah masuk lebuh raya, just go. Subsidi pada rakyat, kita nak pastikan harga barang boleh turun. Negeri lain kita tengok minyak turun belakang, elektrik naik senyap. Imbuhan guru, semua cikgu-cikgu kita bagi. Pasal apa cikgu kita bagi RM500 ya? Hak yang tuan-tuan dapat ni seumur hidup RM500. Kalau UMNO kuat tak bagi. RM500 ni tak datang. Pasal apa cikgu kita bagi cikgu dulu. Permulaan cikgu. Pasal cikgu duduk kampung banyak. Boleh cikgu kaya, orang kampung kaya. Orang kampung jual pisang lengat. Lengat pisang dia beli. Lepak pisang dia beli. Beli segala-galanya pasal dia kaya. Cara tak langsung orang kaya, orang cikgu kaya, ini pun kaya juga. Itu cara kita nak supaya ekonomi itu kita nak lancakkan. Air, hak rakyat supaya murah. Kita nak pastikan air ni. Wifi percuma. Wifi bukan tapai. Wifi ni besok ni tuan-tuan boleh tengok lepas pergi motong getah, lepas tu nak tengok harga getah berapa. Buka internet.
Ilih lah sikap. Ilih lah. Percuma besok kita letak wifi bawah pokok getah, bawah pokok dirian kita letak belakang. Senang. Nak ni Sekarang ni hamba kena bayar. 50 riyal sebulan, 70 riyal kena bayar. Shoot free. Ilih. Sikit lagi kita mari 14 riyal tak ada dah. Semua pakat tengok internet belakang dah. Ilih free belakang so ni. Pada plantation kita batalkan. Royalty minyak kita nak bagi 20%. Sistem kehakiman kita nak pulihkan. Sistem hak ceklat hakim ceklat kita buang. GST, tahu GST? GST ni gasak sampai tumbang. GST. Sekarang besok GST masuk dia, tuan-tuan sok beli susu anak. Harga 20 riyal kena bayar 600. Macam kita beli dekat dengan KFC hari ni. Besok GST. Sekarang ni dia tak buat lagi apa? Dah siap dah. Custom begitu dah siap sedia dah. Kalau UMNO menang, dia akan buat. Kita pula bagi tahu menang, kita hapus. Nak mana? Nak mana? Tuan-tuan ni rumah rakyat setelah 55 tahun ni UMNO merintah tengok lo. Mana tahu? Rumah rakyat tengok. Kesian budak-budak, jangan kesian kat saya. Jangan kesian kat Cik Tamrin, jangan kesian kat Salah. Jangan kesian kepada Tuan J. Pendi. Kami dah tua. Tuan-tuan pun dah tua, tapi kita kena ingat anak di rumah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa. Naklah kamu rasa takut nak tinggal zuriat kamu yang lemah. Lemah segi ekonomi, lemah segi politik, lemah dari segi keselamatan. Kita kesian tengok masa depan dia. Kita nak mati dah. Saya umur 49 tahun. Kalau ikut umur Nabi 63 tahun. Kerajaan bagi umur pencen 60 tahun tu elok. 60 tahun ni, sebab tu Nabi kata umru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku 60 hingga 70 tahun. Sebab tu kerajaan bagi umur pencen 60 tahun tu elok. Sempat makan pencen 3 bulan, mati. Tapi budak ni hidup. Budak ni hidup. Masa depan dia kita kena jaga. Sebab tu kena pastikan kali ni, kali kita mesti buat perubahan. Cina dah bersepakat dah nak buat perubahan. Hari ni kita jumpa orang Cina. 10 orang kita jumpa Cina. Nak cari sokong. Seorang nak sokong MCA gerakan tak ada. Seorang pun tak ada hari ni. Kita nak buat benih. Nak buat benih gerakan. Bukan zakat benih biji. Benih tut pun tak ada. Tak ada dah orang nak sokong. Sebab tu kita harapkan Dun Bukit Bunga kita nak kena menang. Dun Ailanah kita menang. Dun Kuala Balah kita menang. Parlimen kita menang untuk kita berjumpa dekat dengan Putrajaya. Boleh tak boleh? Tugas tuan-tuan ialah tuan-tuan mari malam ni. Apa yang saya cakap? Apa yang Cik Tamrin cakap? Apa yang Ustaz Allah cakap? Apa yang Tuan Haji Apandi cakap? Apa yang Cik Supli cakap? Tuan-tuan akan menjadi television pass. Boleh tak? Mesti menjadi TV Pakatan Rakyat. Duduk di kedai kopi, orang kata DAP ni hina Islam. Jawab ni. Boleh jawab tak? Jawab dengan molek, jangan bergaduh. Jawab elok. Jawab elok. Ni cakap satu-satu. Tak boleh, Cina tak boleh merintah Malaysia. Malaysia ni kalau merintah pun 69 kursi ya. Daripada 220 kursi. Terajak betul-betul dengan dia. Tunjuk pada dia. Yang duk hina Islam hari ni di MCA, bukan di AP. Ini semua tuan-tuan mesti menjadi jentera kepada jentera penerangan. Artinya mesti menjadi television pah. Bercakap di rumah kenduri. Bercakap di kedai kopi. Bercakap di hari Jumaat. Di mana tempat saja. Tuan-tuan kena bercakap. Barulah kita akan dapat kemenangan. Bukan untuk masa depan saya. Bukan juga masa depan tuan-tuan. Tapi masa depan budak ini. Yang tuan-tuan kena kesian. Kita jangan biarkan besok dia jijak kita punya kubur kita. Dia sepak kita punya batu nisan kita. Pasal apa? Mak ayah dia tak peduli masalah dia. Duk kira dapat 500 riyal nak sokong UMNO. Sampai kami ni mampu kerah dia kata. Ini yang perlu tuan-tuan semua mesti buat kerja kuat. Dan insya-Allah kita akan pastikan supaya Kelantan kita akan menang dengan cemerlang dan Putrajaya kita akan merintah insya-Allah. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, keampunan dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan sama ada kami sedari maupun kami tidak sedar ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan tanggungjawab kepada agamamu dan perjuanganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berikanlah kekuatan keteguhan hati untuk kami bersama-sama dengan perjuanganmu ya Allah.
Kau teguhkan hati kami yang sentiasa berbolak-balik di atas agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jangan cabutkan nyawa kami dalam keadaan Kamu murka kepada kami, ya Allah. Jangan Kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan Engkau tidak redha terhadap pemergian kami, ya Allah. Jangan Kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami tidak mentaati ajaran sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Jangan Kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami benci kepada syariat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kubur ibu bapa kami daripada taman-taman syurga, ya Allah. Kau jangan jadikan kubur bapa kami daripada lubang neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan tanggungjawab yang sebenar ini, ya Allah. Kau bukakanlah pintu hidayah dan taufik kepada saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami, ya Allah. Kau berikanlah kekuatan kepada mereka untuk memahami apa yang kami bawa, ya Allah. Kasihanilah saudara kami, ya Allah. Lembutkan hati saudara kami, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada mereka untuk memahami Islam yang sebenar, ya Allah. Kau selamatkanlah mereka daripada jalan yang tidak benar kepada jalan yang betul, ya Allah. Kasihanilah saudara kami, ya Allah. Kau gantikanlah pemimpin negeri ini. Kau kekalkan pemimpin pemerintahan negeri ini dengan kepimpinan yang bertakwa, ya Allah. Kau gantikanlah kepemimpinan negara ini dengan pemimpin yang adil dan bertakwa, ya Allah. Kau berikanlah kepada kekuatan mereka untuk melaksanakan amanah sekiranya rakyat memberikan amanah kepada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!